Lelaki tu duduk betul-betul dekat sebelah jenazah tu. Sambil kepala dia tu menunduk, memandang betul-betul ke arah keranda yang menutup jenazah tu. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali ke Malam Mistik. Apa khabar korang semua? Nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Buat yang masih baru kenal channel aku ni, yang baru singgah, yang baru terperasan channel aku ni, aku ucapkan selamat datang kat korang. Malam ni aku nak share kat korang dua kisah pengalaman driver van jenazah. Aku pasti ramai yang suka dengar kisah-kisah macam ni. Kisah yang bakal aku nak ceritakan kat korang ni, aku harap korang dapat jadikan sedikit pengajaran ataupun sedikit panduan bagi kita seorang manusia ni yang masih lagi hidup kat muka bumi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Right? Kisah ni berlaku pada seorang brother ni yang hanya nak dikenali sebagai Rahman. Rahman ni katanya dia dah pun berkhidmat sebagai driver van jenazah ni lebih daripada 10 tahun dah. Dah lama dah. So kalau kata dah berkhidmat lama ni kan, of course lah ada banyak je pengalaman mistik ataupun aneh yang pernah dia alami ni sepanjang dia bertugas sebagai driver van jenazah kan. Tapi sebelum aku nak start berkongsi cerita dan pengalaman mistik brother Rahman ni, seperti biasa guys, like, share dan subscribe dulu channel Anas Rahmat ni. Buat yang masih lagi belum pun subscribe channel aku ni, yang dah subscribe tu, korang memang best. Aku ucapkan ribuan terima kasih juga kat korang. So guys, apa tunggu lagi? Jom layan cerita yang pertama ni. Let's go. Hari tu si Rahman ni dia dapat order untuk pick up satu jenazah ni untuk dibawa daripada rumah mayat Hospital Sultan Ismail Johor Bahru ke kampung halaman arwah ni yang masa tu terletak dekat daerah Batu Pahat, negeri Johor. Jenazah yang dibawa ni jenazah seorang perempuan yang meninggal akibat daripada kemalangan jalan raya. Rahman ni dia memang jenis bawa van jenazah seorang-seorang je. Jarang dia ada teman, jaranglah dia ada geng. Dulu memang dia ada partner. Tapi bila partner dia dah kahwin, sejak partner dia ni ada anak kecil, dia terus stop ikut Rahman ni buat kerja ni. So tinggallah Rahman ni buat kerja majariah ni seorang-seorang. Tapi bagi Rahman ni dia tak kisah pun. Lagipun Rahman ni bukan jenis penakut orangnya. Dia cakap kalau dia ni penakut, awal-awal lagi dah dia tak jadi pemandu van jenazah dah. Baik dia jadi Grab driver je kan. Tapi even Grab driver pun, kalau kata nak terserempak dengan hantu ni, kau takkan boleh nak lari pun, tetap juga akan jumpa. Betul tak? So back to the story. Masa tu si Rahman ni dia dapat call dah petang dah. Dia diminta untuk ambil jenazah tu lebih kurang selepas maghrib. Selepas je jenazah tu selesai di postmortem. So lepas semayang maghrib tu, bergegaslah si Rahman ni ke rumah mayat Hospital Sultan Ismail tu untuk pick up jenazah tu. Sampai-sampai dekat rumah mayat tu, tepat-tepat jam dah menunjukkan 8 malam. So dia pun tanyalah dengan attendant ke hospital tu sama ada jenazah arwah yang dia nak bawa tu dah disiapkan ke ataupun belum. So attendant tu cakap jenazah tu masih lagi tengah disiapkan. Dia kata jenazah baru je siap dimandikan dan tengah dikafankan. Dia minta Rahman ni tunggu sekejap. So sementara si Rahman ni nak menunggukan jenazah tu siap, Rahman ni pun call terus keluarga arwah ni untuk confirmkan tempat dan lokasi yang dia nak kena hantar jenazah tu. So dalam masa yang sama juga, dia pun update lah sekali pergerakan dia dekat waris jenazah tu kan. Masa awal dia sampai kat rumah mayat tu, dia perasan tak ada orang langsung dekat situ. Tak ada langsung waris ke, keluarga ke, kawan-kawan ke, atau siapa-siapa yang menunggu arwah ni. Dalam hati si Rahman ni pun terfikir juga, arwah ni tak ada keluarga ke yang nak menunggu dia kat sini? Tak ada ke kawan-kawan agaknya kan yang nak menunggu dia ni? So masa dia call keluarga arwah tu, si Rahman ni tanyalah sekali, dekat sini tak ada ahli keluarga yang nak teman jenazah ke dalam van ke masa perjalanan nak ke Batu Pahat nanti?
Si Rahman ni tanya macam tu dekat waris keluarga si arwah ni. Tapi kata keluarga arwahnya tu, tak ada orang pun yang tunggu dekat sana. Semua ahli keluarga arwah ni dah berkumpul dekat sini je. Maksud sini tu dekat rumahnya yang terletak kat Batu Pahat tu. So si Rahman ni, bila dia dah dengarkan macam tu, so dia faham lah. Maksudnya memang dia akan berseorangan je bawa jenazah ni, tanpa ada sesiapa pun ahli keluarga ataupun kawan arwah yang temankan dia nanti. Lebih kurang pukul 9 macam tu, jenazah pun settle dah dikapankan. Dah ready dah untuk berangkat. So Rahman ni teruslah bergegas untuk bawa jenazah tu balik ke rumah keluarganya yang terletak dekat Batu Pahat tu. So, lebih kurang pukul 9 lebih macam tu, lepas selesai semua urusan dokumentasi tu, lepas maklumkan dengan ahli keluarga si arwah ni, teruslah si Rahman ni mulakan perjalanan dia bertolak daripada Hospital Sultan Ismail tu menuju ke Batu Pahat. Baru je start bertolak tu, sampai dekat pintu pagar rumah mayat tu, tiba-tiba ada seorang lelaki ni tahan si Rahman ni betul-betul dekat depan van. Nasib baik si Rahman ni sempat break, kalau tak dah terlanggar dah lelaki ni. Lelaki yang tahan tu umurnya lebih kurang pertengahan 20-an. Dia minta kebenaran si Rahman ni nak ikut sama hantar jenazah tu ke kampung halaman arwah ni. So Rahman ni pun dia tanyalah siapa lelaki tu kan. Lelaki tu cakap yang dia ni kawan baik si mati tu. Dia cuma nak temankan jenazah tu dalam perjalanan je. So si Rahman ni dia okey je lah kalau ada orang yang nak temankan arwah tu dalam perjalanan dia menuju balik kampung tu. So si Rahman ni pun dia pun tak banyak soal lagi. Terus dia keluar daripada van, bukakan pintu van belakang dia, bagi lelaki tu masuk. Lepas lelaki tu masuk, teruslah si Rahman ni sambung perjalanan dia menuju ke Batu Pahat. Dalam perjalanan tu, si Rahman ni adalah juga tanya dekat lelaki ni, siapa nama lelaki ni, dia datang daripada mana. Tapi lelaki tu langsung tak jawab apa-apa pun soalan ni pada Rahman ni. Dia diam aja. So si Rahman ni, dia tengoklah kat cermin tengah tu, dekat cermin tengah van tu, yang boleh pandang belakang tu. So dia nampaklah lelaki tu duduk betul-betul dekat sebelah jenazah tu, sambil kepala dia tu menunduk memandang betul-betul ke arah keranda yang menutup jenazah tu. Si Rahman ni terfikir, mungkin lelaki ni tengah bersedih kot. Tu yang langsung tak nak jawab apa yang Rahman ni tanya. Mungkin lah. Si Rahman ni sempatlah nasihatkan kat lelaki tu. Si Rahman ni cakap, yang pergi tu tetap akan pergi. Kita yang hidup ni kena teruskan kehidupan. Kita bantulah doakan arwah tu, semoga rohnya tu ditempatkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman, InsyaAllah. Rahman ni dia nampak lah, bila dia tengok lelaki tu je, lelaki tu macam menganggukkan kepala tau, tanda setuju atau faham lah apa yang Rahman ni pesan dekat dia. Rahman ni memang tak banyak pun berbual dengan lelaki tu. Dia tahu lelaki tu tengah emosi, so dia malas nak bercakap banyak dah. Masa masuk Highway Plus tu, hidung si Rahman ni dia mula terbau macam bau hanyir darah. Rahman ni dia terasa pelik juga. Kenapa dengan tiba-tiba ada bau macam ni? Padahal masa mula-mula tadi, masa mulakan perjalanan tu, tak ada pun bau hanyir darah ni. Mana hilangnya bau kapur barus yang sedap tu kan? Tapi dia buat tak tahu je. Lagipun dia sedar yang dia bawa jenazah orang yang meninggal akibat kemalangan. Lagipun jenazah baru je lepas postmortem. Mestilah bau darah tu ada kan? Mestilah darah tu masih keluar lagi kan? Rahman ni pun just teruskan je lah perjalanan dia menuju ke kampung halaman jenazah tu yang terletak dekat sebuah kampung ni yang terletak kat Batu Pahat, yang mungkin mengambil masa 1.5 jam hingga 2 jam. Ada waktu tu Rahman ni pun jengah-jengah jugalah kat belakang. Sambil dia perhatikan je penumpang yang duduk kat belakang tu. Ada perhatikan lelaki tu dengan jenazah arwah tu sekali. So ada 2 penumpang lah yang dibawa malam tu. Dia perasan lelaki tu masih lagi menundukkan kepala dia, sama macam mula-mula dia masuk tadi. Langsung tak berganjak daripada kedudukan tu. Dia statik je macam tu. Kepala dia menunduk je kan, macam bersedih gitu. Rahman ni fikir lah, mungkin lelaki ni kasih arwah ni kot. Sebab dia punya sedih tu lain macam. Kalau tak kekasih arwah ni, mungkin abang ke, tak pun adik si arwah ni. Maksudnya mungkin orang yang rapat-rapat dengan arwah ni lah. Sebab Rahman ni dia boleh nampak lah kesedihan yang lelaki ni alami tau. Memang daripada awal lagi muka lelaki ni macam sugul aja. Masa dia mula-mula cakap nak tumpang vannya tu, si Rahman ni dia boleh nampak lah muka lelaki ni betul-betul memang tengah sedih. So perjalanan malam tu memang lancar je. Tak ada aral pun yang melintang yang mengganggu kelancaran perjalanan diorang tu.
Lebih kurang tak sampai 2 jam perjalanan tu, akhirnya Rahman ni sampai ke destinasi yang nak ditujunya tu. Sampai-sampai kat rumah arwah tu, Rahman tengok ramai dah ahli keluarga dengan kawan-kawan yang menunggu ketiban arwah ni. So lepas je si Rahman ni parking van jenazah dia tu, dia pun teruslah turun buka pintu van belakang dia tu. Tapi guys, bila dia buka je pintu belakang van dia tu, terkejut gila si Rahman masa ni bila dia nampak lelaki yang naik van sama-sama dengan dia tu dah hilang. Dah tak ada dah dekat situ dah. Istighfar panjang masa ni si Rahman. Sebab seingat dia lah, dia tak ada langsung berhenti kat mana-mana tempat pun tadi, walaupun sekejap. Dia memang straight away je daripada hospital tu terus menuju ke rumah jenazah ni. Tak ada berhenti mana-mana pun. Memang tak logik lah kalau lelaki tu boleh turun daripada van tanpa pengetahuan si Rahman ni. Memang tak logik. Tapi Rahman ni, dia tak bagi tahu pun hal ni dekat keluarga si arwah ni. Dia tak bagi tahu pun dekat keluarga si arwah ni tentang keberadaan lelaki yang menumpang van jenazahnya tu. Dia tak nak lah keluarganya ni pula jadi takut pula, jadi terkejut pula nanti kan. So dia diam je. Ayah si arwah ni suruh si Rahman ni stay sekejap sebelum Rahman ni nak bergerak balik ke JB. Tapi Rahman ni beritahu yang dia tak boleh nak tunggu. Sebab dia nak kerja esok pagi. Dah lewat sangat dah masa tu. Dia risau dia keletihan lah kan. Tapi sebelum dia nak bergerak tu, dia sempatlah tanya dengan ayahnya arwah ni, apa yang berlaku sebenarnya kat jenazah ni. Macam mana dia boleh accident kan. Jenazah ni masih bujang ke ataupun dah kahwin. Si Rahman ni just tanya je lah. Terus ayahnya arwah ni bercerita, jenazah yang dia bawa tu nama dia Syura. Yang ni bukan nama sebenar guys, aku yang letak. So Syura ni, dia kena langgar dengan kereta masa dia nak pergi kerja. Umur si Syura ni baru masuk 25 tahun. Dia dah bertunang pun. Lagi sebulan je tarikh kahwin dia. Yang lagi sedihnya, lepas sejam si Syura ni meninggal, tunang dia pula yang meninggal sekali. Sebab tunang dia ni kena serangan jantung. Mungkin sebab terkejut bila kekasih dia tu meninggal. Allahu Akbar. So ayah si Syura ni sempatlah tunjukkan gambar Syura dengan tunangnya tu dekat FB si Syura ni, sebelum si Rahman ni nak gerak balik masa tu. Allahu Akbar. Muka tunang si Syira tu memang sama dengan muka lelaki yang tumpang van jenazah si Rahman ni. Memang susah nak percaya dengan apa yang dia nampak, kata si Rahman ni. Tapi itulah hakikat yang berlaku. Malam tu, sepanjang perjalanan balik ke JB tu, tak henti-henti Rahman ni memandu sambil mengaji sepanjang perjalanan dia daripada Batu Pahat tu. Dia rasa tersentuh betul dengan apa yang berlaku. Tak banyak pun yang dia mampu bagi selain mendoakan kesejahteraan arwah berdua ni. Semoga kedua-dua roh ni ditempatkan ke golongan orang-orang yang beriman, InsyaAllah. Wallahualam. Pasal lelaki yang tumpang van jenazahnya tu, Rahman ni sendiri betul-betul tak tahu siapa lelaki tu. Sama ada hantu ke, roh ke, jin ke, setan ke. Yang tu si Rahman ni betul-betul tak pasti. Tapi apa yang pasti, muka lelaki yang tumpang van jenazahnya malam tu memang sama dengan rupa tunang si Syura ni. Kita terus je layan cerita nombor 2 ni. Let's go. Kisah ni berlaku masa awal-awal lagi si Rahman ni berkecimpung dalam dunia pemanduan van jenazah ni. Masa tu dia just co-pilot je. Yang driver masa tu arwah sahabat dia Norman namanya. Hari tu diorang berdua ni nak kena hantar seorang jenazah ni daripada sebuah rumah kat kampung ni ke tanah perkuburan. Tak jauh pun jarak rumah tu dengan tanah perkuburan tu. Orang cakap tu kalau sebatang rokok pun tak habis. Kebetulan hari kejadian tu masa tu tengah musim tengkujuh. So boleh kata tiap-tiap hari pun memang hujan je memanjang. Cuma masa hari kejadian tu, masa Rahman ni dia nak keluar rumah, cuacanya memang panas terik. Tapi walaupun cuacanya panas terik, tapi suasananya nampak redup je hari tu. Sampai-sampai dekat rumah jenazah tu, Rahman ni tengok ramai orang dah yang datang. Betul-betul punya ramai orang masa tu. Sampaikan diorang ni nak parking van pun susah. Dalam hati si Rahman ni, dia terfikir juga,
siapalah agaknya arwah ni kan? Artis ke? Tak pun ketua kampung ke? Lain macam betul orang punya datang ni. Sampaikan masa nak semayangkan jenazahnya tu pun, bukan main ramai lagi orang yang nak sama-sama nak semayangkan ni. Ramai. Sampaikan tak muat ruang tamu kawasan rumah jenazah tu. Rumah tu rumah kampung je. Kalau kata rumah kampung ni, dekat hall dia ni memang besar kan. Tapi tetap juga tak muat untuk orang ni beramai-ramai nak semayang masa tu. Lepas habis je semayang jenazah tu, so cepat-cepatlah jenazahnya tu dibawa ke dalam van. Memang Rahman ni dengan Oman ni masa ni langsung tak sentuh apa-apa pun jenazah tu. Semuanya diuruskan oleh orang-orang kat situ. Norman ni dia just bagi instruction je masa nak masukkan jenazahnya tu dalam van. Perjalanan tu memang mudah betul kata si Rahman ni. Masa dalam perjalanan nak ke tanah perkuburan tu, sepanjang perjalanan tu harum je bau dalam van. Bau harum tu macam bau harum bunga-bungaan. Lebih kurang macam tu. Sampai-sampai kat tanah perkuburan tu, perkara yang sama berlaku macam kat rumah arwahnya tadi. Orang dah ramai dah yang menunggu jenazah tu sampai. Semua orang pun macam berebut-rebut nak bantu angkat jenazah tu. Memang relax betul Rahman dengan Oman. Tugas si Rahman dengan Oman masa tu just jadi driver je untuk arwah ni sampai ke tanah perkuburan. Yang lain semua dah ada orang yang bantu dah. Kebetulan pula masa kat tanah perkuburan tu cuacanya memang baik. Memang baik betul. Walaupun panas terik masa tu, tapi suasana tu memang redup je. Cahaya terik panas masa tu, cahaya matahari tu, dia macam dilindungi dengan awan tau. Dia macam ada matahari, bawahnya tu dilindungi dengan awan. Lepas tu berangin aja. Aman, nyaman je suasana kat tanah perkuburan masa tu. Masa jenazah tu tengah dikebumikan, Rahman ni terdengar penggali kubur tu cerita. Penggali kubur tu cakap, dia gali kubur ni sebelum dia dapat tahu arwah ni meninggal lagi. Entah kenapa agaknya, tiba-tiba dia macam tergerak hati nak gali kubur hari tu masa pagi-pagi lagi. Dia datang pagi tu dekat kawasan perkuburan tu, dia cuma nak bantu kemaskan kawasan perkuburan tu je sebenarnya. Tapi entah kenapa dengan tiba-tiba dia rasa macam tergerak hati nak gali kubur pula. So dia pun ambil je tolak mini dia tu, terus dia gali satu liang lahat. So lepas je dia settle gali liang lahat tu, terus dia dapat call minta galikan satu liang lahat. Ada orang yang dah meninggal. Terus dia bagi tahu dekat orang tu yang liang lahatnya dah ready dah pun. Memang mudah betul urusan arwah ni. So selesai je pengebumian jenazah tu, Rahman dengan Oman ni pun balik. Masa perjalanan balik tu, Rahman ni tanyalah dengan Oman, arwah ni meninggal sebab apa? Kenapa macam mudah betul urusan pengebumian arwah tu? Oman ni cerita, arwah ni meninggal sebab sakit perut je. Dia meninggal masa dalam tidur. Masa hayat arwah ni hidup, arwah ni orangnya memang semua orang tahu arwah ni jenis orang yang baik. Dia suka sangat bantu orang. Orang yang jenis say no kalau ada orang yang minta dia bantu. Kalau bab menderma ni tak usah cakap lah. Dia tak ada duit pun, dia akan menderma juga. Arwah ni orang yang penyayang dengan binatang. Kalau kucing terbiar kat tepi jalan kat kawasan kampung tu, memang arwah ni lah yang selalu bagi makan. Dia sanggup modalkan duit dia sendiri setiap bulan untuk beli friskies bagi kucing-kucing ni makan. Walaupun kat rumah dia tak ada beli kucing pun. Bukan takat kucing je, anjing terbiar pun dia bagi makan sekali. So memang ada macam-macam lah kebaikan yang arwah ni buat sepanjang hidup dia sebelum dia meninggal tu. Sebab tu Allah naikkan darjat dia masa sepanjang proses pengebumian dia tu. So si Rahman ni, bila dia mendengarkan cerita daripada Noman tu, barulah dia faham kenapa Allah pemudahkan segala urusan pengebumian arwah ni. Sebab arwah ni orang yang baik-baik je semasa dia hidup. So si Rahman ni terasa hebat betul lah ganjaran yang dianugerahkan kepada orang yang baik-baik ni semasa hidup ni, masa dia mati nanti. So tak lama lepas tu, bila si Rahman ni sampai je dekat rumah dia, baru je dia start duduk kat sofa kat rumah dia tu, barulah hujan mula turun. Si Rahman ni bagi tahu, daripada kisah ni lah yang membuatkan dia suka bekerja sebagai driver van jenazah. Bagi dia, ini antara amal jariah yang mampu dia bagi sepanjang hidup dia. Dia buat kerja ni semua bukanlah sebab bayaran pun, bukanlah sebab duit pun. Kalau dia kerja jadi driver van jenazah ni hanya sebab duit ataupun bayaran, rasanya dah lama kot dia berhenti buat van jenazah ni. Bila cakap pasal kerja-kerja macam ni, bagi aku kerja sebagai pemandu van jenazah ni, aku anggap ini adalah satu kerja yang mulia.
Tak semua orang pun mampu nak buat kerja-kerja macam ni. Yelah kan, kerja yang pakai tenaga, pakai keberanian. Kadang-kadang tu pendapatan tu bukanlah setimpal sangat dengan apa yang kau bagi, kan? Tapi yang mahal tu nilai pahalanya tu, itu yang mahal. Aku ni memang betul-betul respect lah dengan orang macam ni. Aku doakan semoga semua pemandu van jenazah ni yang ada kat dalam dunia ni dimurahkan rezeki selalu, insyaAllah. Amin. Alright guys, dah habis dah 2 cerita kisah driver van jenazah daripada pengalaman Rahman ni. So sampai sini je Malam Mistik kali ni. Yang mana belum subscribe channel Anas Rahmat ni, tolong belanja aku subscribe. Tekanlah butang loceng tu supaya korang tak ketinggalan dengan cerita-cerita terbaru daripada channel Anas Rahmat ni. Hingga kita berjumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang. Tapi kali ni aku nak habiskan cerita aku dengan Al-Fatihah. Alright guys, jom kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat keluarga ataupun sahabat-sahabat anda kita yang telah pergi ke rahmatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.